Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam sesi PDPR Mata Pelajaran Sejarah. Tajuk kita pada hari ini ialah kehidupan manusia zaman prasejarah. Dalam kelas yang lalu, kamu telah belajar bahawa zaman prasejarah telah dibahagikan kepada 4 tahap. Cikgu harap kamu ingat. Yang pertama ialah zaman Paleolitik, yang kedua zaman Mesolitik, yang ketiga zaman Neolitik dan yang keempat zaman Logam. Untuk tajuk pada hari ini, kamu boleh buka buku teks muka surat 78 dan 79. Kita akan melihat kehidupan manusia prasejarah dari dua aspek. Yang pertama, kegiatan sosial dan yang kedua ialah kegiatan ekonomi. Mula-mula, kita lihat dulu kegiatan sosial zaman prasejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan sosial? Okey, kegiatan sosial ni ialah aktiviti yang dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat ni. Anggota masyarakat ni, rangan orang ramai lah bersama-sama. Okey, pada zaman Paleolitik, manusia hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Manusia pada ketika itu hidup secara nomad. Nomad ni maksudnya berpindah randah dari satu kawasan ke satu kawasan. Dalam kelompok kecil, dalam kumpulan yang kecil. Mereka berpindah randah mungkin ingin mendapatkan bekalan makanan. Apabila mereka mendiami sesuatu kawasan tu terlalu lama, makanan di situ telah habis, hasil hutan di situ telah habis ataupun berkurangan, maka mereka perlu mencari tempat yang baru. Sebab itulah mereka berpindah randah. Mereka tinggal di dalam gua kerana masih tidak pandai membuat rumah. Selain daripada itu, manusia zaman Paleolitik telah mahir menggunakan api untuk menghalau binatang buas. Mereka dah ada teknik, dah tahu dah ada cara nak halau binatang buas, iaitu dengan menggunakan api. Seterusnya, pada zaman Mesolitik, manusia masih hidup secara nomad dalam kumpulan kecil. Tinggal di dalam gua, pesisir pantai atau muara sungai. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, mereka telah pandai memasak makanan dengan menggunakan api. Ini dah satu perkembangan dalam kehidupan manusia. Mula-mula guna api untuk halau binatang buas, kemudian dah menggunakan api untuk memasak. Seterusnya, pada zaman Neolitik, manusia pada ketika itu hidup menetap dalam kelompok yang besar. Semakin berkembang. Mereka tidak lagi berpindah randah, sebaliknya mereka telah hidup menetap di suatu kawasan. Mereka juga membina pertempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Dah pandai buat rumah di lembah sungai, di tepi sungai dan pesisir pantai, di tepi pantai. Dah bina pertempatan dah. Okay, pada zaman logam pula, manusia hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Dan pada ketika ini, mereka telah mempunyai ketua sebagai pemimpin. Dah ada struktur masyarakat, dah ada susun lapis masyarakat, kehidupan mereka lebih teratur. Mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Maksud dia, mereka telah ada peraturan dalam kehidupan mereka. Mereka dah lebih kreatif, lebih pandai lagi, dah berfikir dah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Okey, seterusnya kita akan lihat kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Sebelum tu kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi ialah aktiviti yang berkaitan dengan, dengar betul-betul lah. Yang pertama, pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan. Kita keluarkan barang tu, itu ekonomi. Yang kedua, pengagihan barang-barang dan perkhidmatan. Pengagihan, kita bahagikan, kita edarkan barang-barang itu. Dan perkhidmatan itu adalah ekonomi. Dan yang terakhir sekali ialah penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Dah agih, kita guna barang-barang dan perkhidmatan. Itu adalah ekonomi. Okey, bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat prasejarah? Pada zaman Paleolitik, mereka menggunakan peralatan daripada batu. Dalam kelas yang lalu, kita dah tengok, kamu dah tengok peralatan yang mereka lebih kasar buatannya dan mereka menggunakan batu-batu yang tajam. Okey, kemudian
Mereka mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Untuk meneruskan kehidupan, mereka mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Sebab masa pada ketika ini, mereka masih belum pandai bercucuk tanam. Mereka mengamalkan berkongsi makanan. Sebab mereka hidup dalam kelompok yang kecil, mereka berkongsi makanan. Pada zaman Mesolitik pula, manusia telah menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Kalau dalam kelas yang lalu, kamu tengok buatannya lebih licin lagi ya. Mereka dah mempunyai teknik untuk melicinkan batu. Mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Mereka masih lagi mengutip hasil hutan, masih memburu haiwan dan menangkap ikan. Kalau kamu tengok, mereka telah ada peralatan menangkap ikan. Ni mereka menggunakan kayu yang tajam. Perkongsian makanan masih berlaku. Sebab mereka hidup dalam kelompok yang kecil. Itu anggota masyarakat mereka. Mereka berkongsi makanan. Seterusnya pada zaman Neolitik, manusia pada ketika itu menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Pada zaman Neolitik, manusia dah semakin maju, dah berkembang lagi. Peralatan mereka lebih kemas. Dia kemas, kemudian dilicinkan. Batu tu telah dilicinkan, mereka mempunyai teknik ataupun cara untuk melicinkan batu dan mempunyai pelbagai fungsi. Peralatan yang mereka buat itu mempunyai pelbagai kegunaan. Okay. Selain daripada itu, mereka bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Kegiatan ekonomi mereka dah bertambah. Mereka bukan saja mengutip hasil hutan tapi mereka telah bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan. Tak perlu lagi ke hutan untuk mencari makanan. Mereka boleh dah ternak haiwan untuk dimakan dan menghasilkan tembikar tanah. Okay, pada zaman Neolitik, manusia menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Mereka jalankan aktiviti perniagaan secara tukar barang ni kita panggil sistem barter. Yang kalau kamu tengok dalam gambar ni, okay, seorang ada ikan, seorang ada sayur. Mereka akan saling bertukar. Dia bagi sayur, yang ni bagi ikan. Yang tu. Dan mempunyai pengkhususan kerja. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, ada yang menangkap ikan dan ada yang bercucuk tanam. Bila mereka memerlukan sesuatu barang, mereka menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang. Okay, bagaimana pula dengan zaman logam? Okay, zaman logam, manusia menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam ataupun besi. Ni dah lagi hebat dah. Dah semakin maju. Perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Dah berkembang, dah makin banyak barang yang ditukarkan. Selain daripada itu, manusia zaman logam menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar yang lain pada ketika itu. Apakah iktibar yang kita perolehi daripada manusia zaman prasejarah ni? Okay, yang pertama, kita patut mencontohi kehidupan dan semangat berusaha masyarakat prasejarah. Mereka bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kamu boleh teruskan dengan membuat latihan dalam buku nota. Sekian, terima kasih.